Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua kerana sudah hadir dalam program Together We Stand for Community. Bersama pengisian anda pada hari ini iaitu saya sendiri, nama diberi Nurliana Akilah binti Muhammad Azli, merupakan kaunselor pelatih merangkap pelajar ijazah sarjana muda kaunseling tahun 3 di Universiti Malaya. Program pada hari ini adalah di bawah subjek pengendalian program perkhidmatan kaunseling dan diselia oleh pensyarah kami iaitu Dr. Azmawati binti Muhammad Nur. Mesti ramai tertanya-tanya, apa sebenarnya isu yang signifikan dengan tajuk ni? Jika kita lihat tentang isu semasa yang berlaku, banyak buah negeri telah dilanda banjir dan ia menyebabkan kehilangan banyak nyawa dan banyak juga keluarga yang terkesan, kehilangan harta benda dan sebagainya, seiring pula dengan peningkatan COVID yang melanda. Kalau dekat sini kita tengok, support system ni kan sangat penting untuk mereka-mereka yang terkesan lah. Sebab bila bencana ni berlaku, mereka punya aspek emosi, psikologi, mesti diorang rasa macam down. So, diorang perlukan kita-kita ni semua untuk bantu mereka supaya mereka dapat menjalani hari-hari mereka yang mendatang. Kalau kita tengok kan, orang yang terkesan banjir ni ataupun bencana sesuatu kan, benda yang pertama dia akan terkesan sekali adalah emosi. Sebab emosi tu adalah dekat dengan mereka tu sendiri. So dekat sini, semua orang yang berada di sekeliling boleh main peranan untuk tolong dan bantu mereka. Ini adalah faktor interpersonal. So dekat sini kita boleh tunjuklah sifat common sense terhadap orang lain. Dekat sini kita boleh juga guna pendekatan PFA iaitu Psychological First Aid. Semua orang boleh belajar dan boleh apply. Tapi benda ni kita kena belajar dululah macam mana kan. So kat dalam PFA ni dia ada 3L iaitu look, listen dengan link. So 3L ni, look tu maksudnya tengok orang sekeliling, siapa yang patut dibantu dulu, tengok selamat tak kalau kita nak bantu kat situ. Maksudnya kita tengok dekat kawasan ni, okey ke kalau kita nak bantu, selamat tak kalau kita nak bantu dekat sini, adakah kawasan ni memberi ancaman kepada mereka. So yang kedua ni listen. Jadi pendengar yang aktif untuk dengar masalah orang tu. Tanya keadaan, yang mana boleh dibantu. Sebab kadang-kadang mereka ni cuma nak luahkan. Dan yang ketiga adalah link. Di mana bantu mereka untuk barang-barang yang mereka perlukan lah. Maksudnya macam kalau kita tengok orang-orang yang terkesan ni, diorang akan jadi macam sales pinggang kan, dengan pakaian semua tak ada. So kita kena ambil action untuk tolong diorang lah macam mana, apa yang sepatutnya. Untuk mereka yang terkesan ni, yang terkesan dengan banjir, kita boleh tengok lah, kita boleh dengar tengok emosi mereka macam mana, sama ada penat dan risau ataupun tak kan. Dan kita dapat melihat lah fizikal mereka sendiri. Contohnya badan mereka akan menggeletar ataupun ada yang tak menggeletar. So daripada situ kita akan tahulah macam mana yang sepatutnya kita akan bantu. So kalau menggeletar ni sebab bila kita tengok sesuatu kejadian kan, dia akan mendatangkan lah macam perasaan ketakutan dekat dalam diri sendiri. Dan benda tu akan menyebabkan mereka sendiri trauma lah dengan benda tu. Tapi walau macam mana pun, sebelum kita bantu orang, kita kena bantu dulu diri kita sendiri dengan self-care lah. So sebelum kita nak bantu orang, kita tengok, reflect balik diri kita sendiri. Diri kita ni okey tak? Okay, kalau tak okey, dekat mana yang kita kena improve supaya orang macam okey, tengok kita macam bagusnya dia ni macam tu lah. Kita bukanlah nak bagus tu, tapi kita nak diri kita betul-betul well prepared untuk kita bantu mereka. Okay, kalau contoh kan, seseorang tu dia nak sangat bagi bantuan kemanusiaan, nak cuci lumpur. Sebab yelah, lepas banjir mesti akan tinggalkan kesan lumpur kan. Lepas tu nak tolong aktiviti
kesukarelawanan tolong edarkan barang-barang, tapi atas sebab beberapa faktor, atas sebab beberapa kekangan-kekangan yang tak boleh nak hadirkan mereka untuk buat benda-benda tu. Dekat sini mereka boleh juga tolong untuk memberi pendekatan diri sendiri dengan mangsa-mangsa yang terkena dengan bencana tu lah. So dekat sini maksudnya macam ni lah, kita boleh pergi dekat mereka, tanya apa yang boleh dibantu. Kita tolong untuk kurangkan rasa trauma yang dialami. So kita akan bolehlah letak diri kita sendiri dekat tempat mereka macam mana. Sebab mereka ni kadang-kadang mereka bukanlah nak perhatian ke nak macam mana, tapi mereka nak seseorang yang boleh untuk bercakap, untuk luahkan apa yang terbuku dekat hati, apa yang diorang rasa. Diorang nak ada tempat orang yang boleh mendengar diorang punya luahan hati tu lah. Sebab dekat situ diorang rasa macam orang lain faham macam mana situasi, macam mana mereka alami. So dekat situ kita macam jangan risau lah, jangan sedih kalau kita tak boleh nak join aktiviti macam tu. Tapi kita boleh pinjamkan telinga, kita pinjamkan mata, macam itulah lebih kurang untuk untuk adakan diri bersama dengan mereka. So dekat sini kita boleh tengok lah, kita boleh tolong daripada segi lain. So kita akan selalu tanya khabar, kita akan sentiasalah bagi kata-kata yang positif untuk diorang terus bersemangat. So kalau tengok diorang yang baru lepas kena bencana banjir, kan first time kan kalau kita tengok dekat negeri-negeri lain. Sebab kalau tak sebelum ni selalunya pantai timur kan, Kelantan, Terengganu. So kat kawasan-kawasan ni memang dah biasalah. Tapi kalau macam dekat KL, kat Selangor, dekat beberapa buah negeri lain lagi kan, mereka akan rasa macam sepanjang sekian-sekian umur diorang, ini adalah pertama yang berlaku dalam kehidupan mereka. Dan kalau sikit mungkin macam tak apalah. Tapi yang ni banyak kan, macam air pun tinggi, barang-barang pun banyak banyak rosak. Mungkin yang sesiapa yang tengok video ni mungkin adalah antara salah seorang yang mangsa banjir. So dekat sini kan, untuk reaksi psikologikal terhadap trauma ni, kalau kita tengok trauma dia boleh mengganggulah emosi. Seperti yang kita tahu, bila dah trauma ni, emosi kita macam tak stabil kan. Betul tak? Tak stabil. Sebab kita tengok barang-barang kita, ahli keluarga kita sendiri, tambah-tambah macam bukan nak cakap macam mana lah, tapi macam ada setengah family yang kehilangan ahli keluarga kan sebab banjir. So dekat sini akan merintih lagi lah perasaan dan emosi mereka sendiri. Mereka akan, kalau kita tak tolong mereka, lama-lama mungkin benda ni boleh menjadi depression dekat mereka. So bila dah masuk bab depression ni, dia akan bertambah lagi sukar lah untuk kita rawat. Sebab dia makin teruk lah, lebih kurang macam tu. Dan yang kedua adalah kecelaruan kognitif, di mana mereka macam keliru lah macam mana nak selesaikan apa semua kan. Dan ketiga adalah penderitaan fizikal sendiri. Sebab kalau tengok macam
isu waktu banjir kan. Kalau tengok bukanlah semua orang yang sihat. Tapi ada yang lumpuh, kena stroke dan sebagainya. Ada yang warga emas. So, bila dekat kawasan tu, kita kena tengoklah siapa yang perlukan bantuan yang terawal. Siapa yang perlukan, siapa yang sebab kalau macam in case kalau macam orang yang kena stroke, jika nak dibandingkan dengan orang yang kena stroke dengan orang yang dengan warga emas, misalnya lah kan, orang yang kena stroke ni mereka tak boleh nak bangun dan mereka perlukan bantuan orang lain. Jadi tapi kalau macam warga emas ni, dia masih boleh berjalan walaupun perlahan. Dan kita kena utamakanlah orang yang kena stroke ni dulu. Sebab kalau andai kata kalau banjir tu tinggi, mereka tak boleh nak pergi mana-mana sebab fizikal mereka sendiri kan. So kita utamakan mana yang lagi utamalah untuk diselamatkan. Okay, so macam mana tips untuk menangani trauma ni? Kajian dia dah menunjukkan kebanyakan orang mampu untuk kembali kepada keadaan asal selepas mengalami sesuatu tragedi. Ia adalah normal bagi seseorang yang mengalami tekanan selepas bencana. Tetapi selepas beberapa bulan, seseorang itu sudah mampu untuk berfungsi seperti sedia kala. So kalau kita tengok kat sini kan, okay, mula-mula mereka mengalami tekanan lah. Tapi pada beberapa bulan dan masa berlalu, mereka pun sudah mampu untuk healkan diri sendiri dan diorang mampulah untuk menjalani kehidupan diorang seperti biasa. Yang kedua adalah memberi masa untuk menyesuaikan diri. Macam yang pertama tadi, lebih kurang lah yang ni dia kata kan seseorang yang kena trauma ni kan, dia perlukan masa untuk dia sendiri, untuk dia ambil kekuatan untuk dia berubah lah. Bukanlah berubah macam mana, maksudnya untuk dia kembali, dia sesuaikan diri dengan keadaan semasa sekarang. So yang ketiga adalah mendapatkan bantuan daripada seseorang yang mengambil berat dan memahami situasi yang dihadapi. So kalau kat sini andai kata macam okay, tak boleh juga, perlukan seseorang. So dekat sini nanti waktu last nanti saya akan tunjuklah beberapa nombor ataupun kontak yang boleh dihubungi untuk mendapatkan bantuan untuk kaunseling dan sebagainya lah. Okay, yang seterusnya adalah meluahkan perasaan sendiri. Benda ni saya rasa bagi saya, kita tak bolehlah nak simpan seorang diri. Sebab kalau kita simpan, lama-lama kita yang akan sakit. So kita kena carilah seseorang yang boleh dipercayai dan ataupun kaunselor yang berdaftar ataupun sesiapa sahaja untuk kita berkongsi apa yang kita rasa, untuk kita rasa legakanlah benda tu kan, perasaan tu. Seterusnya, mendapatkan bantuan daripada kumpulan sokongan yang diketuai oleh pakar yang terlatih. Dekat sini nanti kejap lagi saya akan tunjukkanlah beberapa nombor yang boleh di-contact untuk dihubungi. So dekat situ mereka akan bagi consultation lah daripada segi emosi dan psikologi. Yang keenam adalah mengamalkan cara hidup sihat. Yang ketujuh, mengekal dan menambah baik rutin harian. Dan yang terakhir adalah mengelak daripada membuat keputusan besar. Kalau kat sini kita tengok macam mana, dia kena ambil langkah panjang lah dan fikir elok-elok. Macam mana keputusan yang dia ambil tu. Tengok pros and cons. Dia tak boleh lah buat macam sesuka hati macam mana kan.
Sebab dekat sini akan memberi sesuatu efek yang besar dekat kemudian hari nanti. Seterusnya adalah pengaruh mental. Faktor-faktor bencana yang boleh mempengaruhi kesihatan mental dibahagikan kepada 4 jenis. Yang pertama adalah faktor yang berkaitan dengan bencana yang berlaku, iaitu tahap, jenis dan tempoh masa berlaku bencana tersebut. Yang kedua adalah faktor yang berkaitan dengan individu seperti sejarah kesihatan, sejarah hidup, tekanan hidup seharian, pengalaman trauma yang lalu serta keupayaan daya tindak. Yang ketiga adalah faktor interpersonal, iaitu kekuatan sistem sokongan sosial termasuk keluarga dan sumber kewangan. Manakala yang keempat adalah faktor komuniti, iaitu sejauh mana perasaan komuniti membantu mangsa yang terlibat dengan bencana. Terdapat beberapa langkah yang penting dalam pengurusan emosi dan ia melibatkan semua fasa, iaitu sebelum bencana berlaku, ketika berpindah, di pusat pemindahan serta kembali ke rumah semula. Yang pertama adalah membuat perancangan dan persediaan. Dekat tahap ni, individu mula bersedialah untuk menghadapi sebarang kemungkinan ataupun masalah bencana kan. Tapi untuk baru-baru ni, banjir kan. Banjir tu saya dengar lah orang cakap, mangsa yang terkena tu kan, dia kata air naik secara mendadak dan mereka sendiri tidak dapat untuk selamatkan barang-barang mereka yang berharga. Sebab apa yang penting, mereka nak selamatkan diri mereka sendiri dululah. So dan ada juga sebuah situasi ni di mana seorang kanak-kanak ni, dia tunggu dekat tempat NGO edarkan barang lah. Dekat situ waktu tu muka dia macam monyok je, sedih je. Dan bila barang tu sampai, dia akan buka dan dia akan cari-cari lah. Nak cari apa? Cari mainan. Sebab apa? Sebab mainan dia dah hanyut dekat dalam banjir. So kalau tengok dekat situ, aspek emosi untuk kanak-kanak pun sebenarnya macam penting jugalah. Kalau kita tengok kanak-kanak pun ramai sangat kan yang terkesan dengan masalah ni. Bukan sahaja kepada golongan mahasiswa-mahasiswi, golongan dewasa dan warga emas, bahkan kepada kanak-kanak itu juga. Walaupun kita nampak macam mungkin mereka tak faham, mereka tak ada apa-apa bagi mereka, tapi sebenarnya mungkin ada benda yang terkesan lah dekat dalam diri mereka sendiri. Yang kedua adalah persediaan rapi perlu dilakukan, termasuk persediaan dari sudut fizikal dan barangan yang diperlukan. Rancangkan pelan pergerakan dan pengangkutan. So dekat sini kita kena rancang lah pergerakan dan pengangkutan macam mana kan kalau naik air. Dan kalau tersangkut tu, akan adalah kenderaan yang NGO yang tolong, pasukan-pasukan yang tolong ambil menggunakan bot dan sebagainya. Dan yang ketiga ni agak penting lah, sebab macam kalau seseorang tu dia ada penyakit, dan tak kira lah penyakit fizikal ataupun mental ataupun sebagainya, pastikan anda untuk membawa bekalan ubatan yang mencukupi, kerana ini juga boleh mendatangkan tekanan. Sebab apa? Sebab kalau kita macam tak ada ubat, kita sakit, tak ada ubat dan kesakitan tu macam lagi teruk, dia akan mendatangkanlah tekanan kepada diri seseorang sendiri. Seterusnya adalah mempraktikkan kemahiran pengurusan tekanan serta penyelesaian masalah yang baik. Kenal pasti masalah yang dihadapi serta lihat bagaimana langkah penyelesaian. Okay, dekat sini tak apa. Anda kata tak boleh nak uruskan sendiri,
akan ada orang lain yang boleh membantu untuk mendengar masalah dan sebagainya. Yang kelima adalah minta pertolongan daripada orang lain sekiranya perlu. Berkongsi masalah serta perasaan yang dialami, berfikiran positif serta cuba menyesuaikan diri dengan keadaan dapat membantu mengurangkan tekanan. Kalau kat sini kita macam tak bolehlah nak uruskan diri sendiri kan. Kita perlukan bantuan orang lain. Tak apa, kita minta je bantuan orang lain. InsyaAllah urusan kita akan dipermudahkan lah. Yang keenam, kekalkan interaksi serta hubungan dengan keluarga dan rakan-rakan untuk membantu menguatkan semangat. Okay, dekat sini kalau kita menghadapi sesuatu kan, kita janganlah duduk diam. Kita kita tengah sedih tapi kita cuba untuk macam jangan nak putuskan interaksi antara keluarga dan rakan-rakan. Sebab benda ni kan dia boleh bagi semangat dekat kita kan. Kawan-kawan memang akan bagi support, sentiasa bagi support lah dekat diri kita. So dekat situ kita takkan rasa lah yang kita ni seorang-seorang. Dan yang ketujuh adalah kekalkan rutin harian seperti biasa. Kalau macam kita tak nak, kita akan keep still on berfikir tentang trauma yang kita hadapi kan. So kita akan buatlah rutin harian seperti biasa yang macam kita suka buat, supaya bila kita buat sesuatu tu kita akan lupa apa masalah yang kita alaminya sekarang. Langkah yang seterusnya adalah pengukuhan rohani serta spiritual, di mana ia dapat membantu individu mendapatkan kekuatan mental serta daya tahan. Dekat sini nak cakapnya, kita walaupun kita dalam keadaan susah, musibah yang melanda kita kan, jangan kita tinggalkan agama kita sendirilah. Kita minta pertolongan Allah bagi yang Muslim, Tuhan bagi yang bukan Muslim. Sebab kita masing-masing ada Tuhan kan, di mana tempat yang kita mengadu, di mana tempat kita nak minta mudahkan urusan dan sebagainya. Yang terakhir adalah sokongan daripada keluarga dan masyarakat juga amat membantu individu dalam membina kekuatan diri menghadapi bencana. So dekat sini kita tengok orang sekeliling kita memang sangat membantulah untuk kita dapatkan sumber kekuatan tu sendiri. Sebab once kita dalam bencana, kita punya emosi, kita punya diri akan rasa down dan sebagainya kan. Dan bila kita ada support system tu sendiri, kita akan rasa macam lebih bersemangat lah. Kita akan rasa kuat daripada segi dalaman dan luaran. Kita boleh menghadapinya lah sama-sama. Okay, semasa berlakunya banjir kan, dia akan berlakulah impak kepada psikologi seseorang. Terdapat pelbagai tekanan yang berlaku kepada mangsa banjir sehingga menyebabkan berlakunya impak psikologi yang teruk kepada mangsa banjir. Antaranya adalah bekalan makanan serta kelengkapan yang tidak mencukupi, konflik sesama mangsa banjir, pusat pemindahan yang sesak serta kemusnahan harta benda. Kalau kita tengok dekat sini, bukan sahaja bila once dah sampai dekat sana, bukan macam dah settle lah, tapi mesti ada masalah yang mendatang. Antaranya kelengkapan mesti tak cukup kan, sebab ramai. Dan kita dekat sana bukan kita seorang, kita duduk dengan ramai-ramai orang. Pasti akan terjadinya konflik antara sesama mangsa banjir sendiri. Dan aktiviti ekonomi juga tidak dapat dijalankan seperti biasa, menyebabkan punca pendapatan terputus. So dekat sini masalah ekonomi jugalah kan, yang akan memberi impak kepada semua mangsa yang terlibat. Sebab ialah dalam sebab punca pendapatan rezeki kita terputus, so kita ada masalah lah untuk mencari kewangan dekat situ.
Bila semua perkara ini berlaku, yang akan menyumbanglah kepada masalah psikologi termasuklah stres, kebimbangan yang berterusan, gangguan emosi dan kognitif di mana berlakunya perasaan sedih, sukar tidur, menyalahkan diri sendiri serta berputus asa. Ada juga di kalangan bangsa banjir yang berisiko untuk mendapatkan post-traumatic stress disorder PTSD atau gangguan stres pasca trauma. Terdapat 4 gejala utama dalam PTSD, iaitu imbasan semula, gejala pengelakkan, perubahan negatif pada kognitif atau emosi serta peningkatan kepekaan deria. Okey, itu sahaja untuk yang dapat saya kongsikan kepada anda semua. So, itu sahaja daripada saya. Terima kasih sebab sudi lihat video ini dan diharapkan selepas ini mungkin akan diletakkan link untuk Google Form untuk isilah untuk feedback. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.